Okey, salam sejahtera, Dr. Nazrin. Nama saya Eng Wee Chia. Matrix number saya adalah 211361421. So, hari ini saya ingin membentangkan tentang lab 5 untuk control system teknologi, iaitu effect of different PID value. So, dalam lab ni kita nak tengok dia punya function of PID dan juga kita nak tengok dia punya graf berdasarkan kita gunakan PID controller, iaitu kita pakai D, pakai PI, pakai PD ataupun kita pakai PID. So berdasarkan dekat sini kita boleh tengok prosedur ni dia untuk nak generatekan system graph tanpa menggunakan PID controller, dan juga kita nak tengok dia punya rest time, overshoot, settling time dan juga steady state error. So berdasarkan ini dan kedua pula dia nak kita generatekan graph juga menggunakan PID controller. So PID controller dia ada bagi dekat table 3.1.2 dan juga macam tadi dia nak tengok rise time, overshoot, setting time dan juga steady state error. Lepas kita tengok table 3.12, okey, yang ni adalah table 3.1.2. So transfer function yang digunakan pada lab ini adalah 1S2 tambah 3S tambah 1. So kita nak test dulu tanpa PID controller. So ini adalah dia punya ni tanpa PID controller, 1, 3 dan ni 1. Okey, lepas tu kita runkan, kita nak tengok dia punya graph. So kita boleh tengok dia punya peak response dekat sini. So maknanya dia tak ada overshoot lah dekat sini. Lepas tu rise time dia, starting time dia dan juga steady state ni sebenarnya steady state error ni kita boleh tengok dia dekat script tu lah. Nanti saya tunjuk. Okey, kita boleh tengok dekat sini semua info dia. So okey. Okey, kita boleh nampak dia punya ni. Okey. Ya. So lepas kita dapat nilai-nilai ni, kita masukkan dia dekat dalam ni. Okey. So graph dia adalah pada macam ini. So lepas tu kita nak tengok pula dia dekat menggunakan PID controller. PID controller, so yang ini kita boleh nampak KP dia adalah 10, KI 1 dan KD 1. So transfer function tu macam tadi kita tak ubah dan cuma kita tambah PID controller. So lepas kita ada tengok ni, kita tukar yang ni jadi 3, yang ni jadi 1. So dia punya KP tadi kita tengok 10 dan 1 dan juga ni 1. Lepas tu kita runkan. Okey, ni adalah graf dia. Kita boleh tengok dia punya respon dia dekat sini. Lepas tu kita boleh tengok dia punya rise time, starting time kat sini dan juga dia punya steady state error. Steady state error macam tadi kita menunjukkan dia kat sini. So semua info dia akan keluar dekat sini lah, berapa kita dapat. So kita masukkan dia punya nilai ni, so dalam table ni. Okey, sama juga yang ni apabila KI tu dia increase, while KP and KD dia adalah constant. So constant dia macam dia tak berubah lah maksudnya. So apabila dalam ni dia untuk tengok dia punya KP dia dalam 1535. So kita tukar dalam ni 1535. Okey. Bukan. Salah. Yang ni tetap sama. Kita ubah ni. 15 3
5. Sebab dia nak tukar value untuk PID dia. Okay, kita evaluate. So ini adalah graf dia. Peak response dia adalah pada sini. Dia macam tak ada overshoot lah. Kita tengok dah overshoot kita. Rise time dan starting time. Okay. So kita boleh tengok dekat sini lah dia punya tu. Dan masuk juga dalam ni. Dan 15.75. Tukar pula dekat sini. 15, 7 dan 5. Okay, sebab dia nak increase dia punya KI kan. So I ni dah meningkat. Evaluate kan. So ini adalah graf dia. So nampak ni dia ada peak response lah. Tengok dia ada overshoot sikit. So tadi macam tak ada overshoot kan, kosong. Tapi sekarang ni dia meningkat 1.9. Lepas tu rest time dia dekat sini. Dan starting time dekat sini. Okay. Dan juga steady state error kita boleh tengok dekat dia punya script sini. Ni. Okay. Padamkan. So macam biasa kita buatkan berdasarkan dia punya PID dia punya nilai lah. So yang ini pun kita tengok dia punya apabila dia ni constant dan D dia naik. So apa akan jadi? So nanti saya akan explain lah. So ini adalah graf dan juga coding yang telah saya buat dan saya dah letak dalam tab ni. So sekarang ni kita tengok dia punya task 4.1 pula. So task 4.1 ni 4.1 dan macam kita pakai dia punya transfer function yang kita generate melalui dia punya data yang dia bagi. Dan satu ni masukkan dalam ni 10 masuk dan 20 masuk, F dia 1. So nanti kita akan generate dia punya transfer function lah berdasarkan ini. Dan generate graph macam with PID dan juga without PID macam tadi kita buat. Dan kita menggunakan nilai P, PI, PD dan juga PID berdasarkan table 4.1 dekat bawah ni. Okay. So transfer function yang telah saya buat adalah 1 per S2 tambah 10S tambah 20. So nanti yang ni tukar juga 1, 10, 20. Kita tengok dia punya without PID controller. 1, 20, 10, 20. Okay. Okay, kita runkan. Okay, evaluate. So ini adalah graf dia. Kita boleh tengok dia punya peak response. Peak response rasanya dia tak ada overshoot. Lepas tu rise time dia, starting time, dan juga dia punya steady state error kita boleh nilai dia dekat sini. Okay, sama juga kita just masukkan dia punya KP, KI dan KD berdasarkan data-data dekat table ni. So nanti lepas kita masukkan, kita akan dapat dia punya graf. Okay, sekarang ni kita tengok. Yang ni adalah graf untuk without PID. Lepas tu ni adalah untuk untuk P controller. Ni adalah untuk PI controller punya graf. Dan ni PID PD punya graf. PD lepas tu ini PID punya graf. Sebab dia semua ada nilai, so kita panggil dia PID controller. Sekarang ni saya nak explain sikit lah macam conclusion yang telah saya dapat berdasarkan prosedur 3.1 dan juga task 4.1. So saya boleh nampak dekat prosedur 3.1 dekat sini. Saya boleh nampak kalau KP tinggi dia boleh menyebabkan faster response, tetapi dia ada overshoot lah dekat sana, dan juga dia punya starting time yang agak lama.
So apabila kita increase dia punya KI, so dia boleh mengurangkan macam steady state error, tetapi dia terlalu banyak pergerakan. So sistem tu dia akan jadi macam tidak stable. So kalau KD tu tinggi pula, dia boleh mengurangkan overshoot dan juga setting time. Walaupun macam tu, so macam KD tu dia boleh melambatkan respon dekat sistem tu. Okay, itu yang saya nampak dekat prosedur 3.1. Sekarang ni kita tengok dekat task 4.1. So, berdasarkan graf-graf ataupun data yang saya dapat dekat table ni, so controller P tu dia sebenarnya dia boleh mencapai rest time yang lebih cepat, tapi mungkin sistem tu dia ada overshoot. So jika dia overshoot, dia akan mengganggu kelajuan dan kestabilan sistem tersebut lah. Dan P tu dia akan reduce setting time dan juga akan menghasilkan steady state error yang macam sangat tinggi. So kita boleh tengok setting time dia agak tinggi lah dekat sini, macam daripada desired value yang kita nak. Dan PD controller pula, PD controller kita tengok dia boleh mencapai rest time yang cepat tanpa overshooting. So ini adalah kosong. So dia controller ni dia berjaya mengawal dan menghapuskan overshoot. So KD ni dia PD ni dia cepat untuk mencapai setting time. So dia menunjukkan respon yang cepat terhadap sistem tersebut, dan steady state error tu dia rendah apabila menggunakan controller ni. Sekarang ni kita tengok dekat PI controller. So PI controller dia boleh mencapai keseimbangan pada sistem tu, dan dia menunjukkan overshoot yang sederhana dan macam dia tak berapa dan tak juga rendah lah, dia sederhana. Dia boleh, dan juga overshoot macam overshoot dia tinggi juga, dan steady state error dia pun tinggi. Dan PID controller ni dia boleh mencapai keseimbangan dan juga mencapai rest time yang rendah tanpa overshoot yang ketara. So yang ni kita macam tak ada overshoot, dan dia boleh berjaya mengawal overshoot dan menunjukkan sistem tu adalah stable. So PID ni dia akan mengurangkan steady state error dan menunjukkan respon sistem adalah tepat dan juga cepat. Kita boleh tengoklah dia punya ni adalah rendah berbanding dengan controller-controller lain. So saya rasa ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih, dan terima kasih untuk mendengar penjelasan terhadap lab 5 saya ini. Thank you.